لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Dan setengah daripada khadamnya Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel dan yang menanggung aras dan Karubiyun dan Rohaniyun dan segala malaikat yang mukarrabin. Melihat? Jadi setengah daripada yang khadam pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril ini malaikat yang dekat dengan Allah Taala dan malaikat Jibril merupakan penghulu segala malaikat. Jadi malaikat Jibril ini akan turun tengok ambil 3 hari itu orang. Dan kita di bulan Ramadan kerana Allah Taala berfirman tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah para malaikat dan roh. Roh di situ adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dia akan turun pada malam Lailatul Qadar. Dan para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam, dia akan melihat siapakah yang beribadat pada malam itu dan siapakah yang tidur pada malam itu. Jadi kalau orang tidur tak bangun malam itu, mungkin malaikat mengatakan bangun. Bangun. Maka dia tidur bangun sahur. Bangun juga kalau bangun. Dan orang yang bangun nanti melakukan ibadat akan didoakan oleh Allah Taala. Jadi kalau boleh muslimat, maka jagalah 10 malam yang terakhir. Pakai doa-doa. Kalau boleh doa ke saya. Jadi nak beritahu bahawa para malaikat ini, malaikat Jibril alaihissalam, yang mana malaikat Jibril ini dia menyampaikan wahyu. Dan malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang merupakan ketua pada segala malaikat. Ada dalam satu hadis menceritakan bahawa apabila Allah Ta'ala ini kasih kepada seseorang dengan sebab seorang itu melakukan amal ibadat kepada Allah bersungguh-sungguh, lalu Allah Ta'ala kasih kepada dia. Bila Allah Ta'ala kasih pada seseorang, maka Allah Ta'ala akan beri pengampunan pada orang tersebut. Dan Allah Ta'ala tidak lagi memandang kejahatan dia. Walau jahat besar macam mana, banyak macam mana pun, bila Allah Ta'ala kasih, lalu dia ampunkan dosa oleh Allah. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril alaihissalam, lalu mengatakan, wahai Jibril, aku kasih pada orang ini, maka taklah kau kasih pada dia. Lalu malaikat Jibril kata, ya Allah, sebagaimana kau kasih pada dia, aku pun kasih pada dia, pada orang ini. Lalu malaikat Jibril memanggil segala malaikat penduduk langit. Tidak termasuk ayat pin lah, mana yang dipanggil semua kali penduduk langit. Lalu dikatakan bahawa, wahai para malaikat, bahawa sesungguhnya aku kasih kepada orang ini, maka tidaklah kau kasih. Maka para malaikat pun kasih pada orang tersebut, kerana orang itu dikasihi oleh malaikat Jibril dan juga Allah Ta'ala. Maka jadilah orang tadi, orang yang diterima amalnya, dimakbulkan akan doanya, dipeliharakan dirinya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa malaikat Jibril, malaikat yang jadi khadam kepada Allah atau berkhidmat kepada Allah. Dan para malaikat ini disebut la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sekali-kali para malaikat tidak pernah derhaka dengan Allah, dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, ia akan melaksanakannya. Dan yang keduanya malaikat Mikail, yang mana Mikail ini malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan rezeki kepada hamba-Nya. Maknanya, dan malaikat ini juga dia kata menyampaikan rezeki, di antaranya diturunkan hujan. Kerana Allah Ta'ala sebut wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah Ta'ala menurunkan air hujan, maka daripada air hujan itu ditumbuhkan tanaman, dan tanaman itu menjadi rezeki kepada kamu. Maka malaikat akan menjaga rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, itu dipelihara oleh malaikat Mikail. Dan yang seterusnya Israfil, malaikat yang meniup angin sekekala. Jadi apabila Allah Ta'ala perintahkan nanti, dia akan meniup angin sekekala. Maka apabila ditiup angin, maka dimatikan orang. Dan apabila ditiup sekali lagi dibangkitkan. Ada ulama mengatakan 2 kali, ada ulama mengatakan 3 kali. Yang pertama ditiupkan angin, matinya orang yang beriman. Kemudian ditiupkan lagi, baru hancur semua sekali. Yang kedua, yang ketiga ditiup baru bangkit. Ada pendapat mengatakan 3 kali, ada setengah pendapat mengatakan 2 kali. Tiup pertama hancur habis semua, tiup yang kedua dibangkitkan semuanya. Maka ditiup angin sekegala,
Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Israel. Jadi malaikat Israel ini dia akan memegang kata trompet ataupun semboyan Allah Ta'ala. Dia akan tiup. Bila tiup saja akan bunyi saja, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala yang ada di langit dan juga di bumi. Bukan di bumi saja, di langit. Maknanya wasyaqal qamar, pecahlah. Bulat-bulat pecah. Langit-langit pun bertebaran. Maka akan berlakulah kedahsyatan yang tidak dapat digambarkan, sehingga orang yang menyusu pun terlepas daripada pangkuan yang disusui, dan perempuan yang hamil pun akan gugur kerana dahsyat. Dan mereka itu dalam keadaan mabuk, tetapi mereka itu tidak mabuk hanya kerana dahsyatnya hari kiamat yang Allah Ta'ala janjikan itu pasti akan berlaku. Tapi bila berlaku, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha itu jazaa kullu nafsin bima tas'a, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, tapi kata Allah, aku sembunyikan akan dia supaya aku dapat membalas apa yang mereka lakukan semasa hidup di atas muka bumi. Jadi dikatakan bahawa kiamat ini ada dua. Satu, kiamat yang ketika mana kita nak mati itu dipanggil kiamat juga. Yakni ketika sakarat maut, itu kiamat. Kiamat atas diri kita, maka itu berlaku kiamat. Yang kedua, kiamat benar-benar berlaku kiamat. Dan tanda kiamat juga ada dua. Satu, kiamat kecil atau kiamat besar. Kiamat kecil ini, kata ulama, sudah keluar semuanya sekali tanda-tandanya. Dan bila berlaku dia tanda kiamat besar, akan berlaku satu demi satu secara secepat, dan akhirnya membawa kepada pintu taubat tutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka awal-awal tanda kiamat kecil adalah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dikira tanda kiamat. Tanda kiamat sebenarnya. Maka Israfil apabila meniup tajuk angin, maka berlakulah kiamat. Ini yang Allah Taala tugaskan. Dan yang keempat, Israel yang mencabut nyawa. Dan Israel ini akan mencabut nyawa mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pun tidak tahu siapa yang mati, sehingga Allah Ta'ala beritahu orang ini akan mati sekian-sekian, maka sampai masa dia akan cabut. Ketika Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat Israel bahawa dia ditugaskan untuk mencabut nyawa, maka Israel berkata kepada Allah, kalau aku cabut nyawa anak, maka ayah akan marah, ibunya akan marah kepada aku. Kalau aku cabut nyawa suaminya, isterinya akan marah. Kalau aku cabut nyawa isterinya, suaminya akan marah, ahli keluarganya akan marah. Kata Allah Ta'ala, kamu cabutkan nyawa mereka dan aku akan datangkan sebab-sebabnya. Maka datanglah sebab. Jadi bila datang sebab, orang akan tanya, kenapa dia meninggal, kerana apa? Kerana kemalangan, kerana sakit, maknanya kerana dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu telah ditetapkan oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang tadi, maka tidak diakhirkan walau satu saat dan tidak diawalkan walau satu saat. Dan kita tidak dapat lari. Sebab Allah Ta'ala berkata, Qul innal mautal ladzi tafirun minhu fa innahu mulaqikum. Kamu beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, kematian yang mereka lari-lari itu pasti akan jumpa juga dengan mereka. Tidak akan dapat lari daripada kematian. Maka tidak, oleh kerana itu kita disuruh beramal sebanyak-banyaknya agar Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan kita benar-benar beriman kepada Allah dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu malaikat Israel, malaikat yang besar dan yang menanggung aras Allah Ta'ala, dan ada malaikat yang menanggung aras Allah Ta'ala. Dan Karobiyun ini malaikat juga, katanya yang menanggung aras juga, tapi saya pun tidak pastilah. Dan juga malaikat Rahaniyun dan segala malaikat yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tiada terhingga bilangan mereka itu, dan bilangan malaikat tidak terhingga banyaknya. Banyaknya malaikat Allah Alam, Allah Ta'ala tidak hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui bilangan para malaikat, dan kita tidak mengetahui malaikat. Hanya malaikat ini dia diciptakan daripada nur, daripada cahaya, dan malaikat itu tidak lelaki, tidak perempuan, diberi akal, tidak diberi nafsu. Dan malaikat ini dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak beranak, dia tidak sebagaimana manusia. Dan dikatakan bahawa malaikat ini adalah hamba Allah Ta'ala yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dia ini bilangannya sangat banyak. Sangat banyak, dan malaikat ini mereka itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa mereka itu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Dan dikatakan bilangan mereka itu tidak diketahui melainkan Allah. Malaikat Allah Rabbul Alamin yang mengetahui segala alam, Allah Taala saja tahu bilangan malaikat. Bilangan malaikat hanya Allah Taala saja mengetahui. Maka kita tidak mengetahui bilangan malaikat. Dan malaikat ada di langit, di bumi, dan ada malaikat yang bergilir-gilir. Satu hadis mengatakan malaikat itu bergilir-gilir, dia akan naik, lepas tu dia akan turun. Bila dia turun saja, yang jaga di bumi naik pula ke langit. Lepas tu dia turun pula. Maka malaikat yang bergilir-gilir ini dia akan jumpa dua waktu. Satu waktu subuh, dia akan bertemu waktu subuh. Yang turun tu nak naik, yang di atas tu nak turun. Jadi yang turun tu nak naik, maka bertemu pada waktu subuh. Waktu subuh, dan yang kedua pada waktu asar. Sehingga Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang menjaga benar waktu subuh dan waktu asar, dakhala jannah, dia akan masuk syurga. Maknanya kalau dia betul-betul jaga. Dan dua waktu ni lah yang payah sebenarnya. Ada setengahnya payah subuh, ada setengahnya payah asar. Maka ini dikatakan bahawa waktu yang disuruh oleh Allah Ta'ala agar menjaganya. Ada riwayat mengatakan bahawa sembahyang subuh dengan sembahyang isyak, subuh dengan sembahyang isyak, yang Nabi pesan, hendaklah kamu ini menjaga dua sembahyang yang sejuk. Jadi dua sembahyang sejuk ialah subuh dan juga isyak. Masuk subuh sejuk ini maknanya tak panas lah. Kalau siang hari, zuhur dengan asar itu panas. Maknanya maghrib itu antara-antara, tapi isyak memang dia sedikit sejuk, dan juga subuh itu lagi lah sejuk. Maka dikatakan bahawa di dalam tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala baru malaikat ini, dan Allah Taala lah yang mengetahui. Dan ingat bila sebut di tempat yang tinggi, yang pertama kalau para malaikat dia boleh berada di tempat mana-mana. Itu adalah kehendak Allah, tetapi Allah Taala tidak bertempat. Tidak bertempat. Dan diri mereka itu yang suci, dan malaikat ini suci. Suci ia dengan arti kata masuk suci di situ adalah malaikat ini tidak pernah derhaka kepada Allah. Dia tidak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala. Dan ibadat mereka yang besar-besar, dan mereka banyak melakukan amal ibadat. Ibadat yang besar-besar, maknanya mereka melakukan ibadat-ibadat yang tertentu. Dan malaikat buat ibadat apa? Wallahu alam. Hanya ada yang baca tasbih sama. Ada yang rakam sama, dipanggil raki'un. Ada yang sujud, dipanggil sajidun. Ada yang berdiri, ada malaikat yang suruh berdiri. Ada yang duduk seperti tahiyat akhir, ada yang duduk seperti tahiyat awal. Dan kita sembahyang itu adalah mengikut perbuatan para malaikat. Maknanya bila Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat perbuatan malaikat-malaikat ini. Bagaimana Nabi melihat malaikat, wallahu a'lam. Tapi Nabi melihat ada yang rakam, ada yang sujud, ada yang tidak, dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala beri hadiah kepada umatnya dengan suruh sembahyang sebagaimana perbuatan malaikat. Maka malaikat begitulah. Ada yang rakam, ada yang sujud, ada yang yang duduk dan sebagainya. Itu perbuatan para malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka mereka buat amal ibadat sampai bila-bila. Kalau rakam sampai bila-bila, ya rakam sampai bila-bila. Pasal banyak dia dengar tak dengar. Maknanya dah memang tugas dia begitu. Dia tidak macam kita. Maknanya maka Allah Ta'ala beri kepada dia, dia adalah para malaikat yang suci, dan mereka melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah malaikat itu ingkar kepada Allah? Tidak benar sekali-kali. Baik, kalau macam itu bagaimana dengan firman Allah yang Allah Ta'ala kata, tak kala mana aku ingin jadikan Adam itu sebagai khalifah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini ingin menjadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang dimaksudkan ja'ilun itu menjadikan manusia itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang mewakili manusia. Lalu bila Allah Ta'ala kata kepada malaikat bahawa nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, apa malaikat kata? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu
menjadikan manusia khalifah atas bumi, sedangkan kami para malaikat bertasbih menyucikan Allah Ta'ala, dan manusia itu menumpahkan darah. Maksud menumpahkan darah ni bukan berbekam, mana bukan ambil darah, demo darah, tidak. Tapi yang maksudkan itu menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan. Sedangkan malaikat itu, dia tahu Nabi Adam tak jadi lagi, tak diturunkan datang ke bumi. Manusia tak ada yang datang ke bumi, tapi malaikat sudah kata manusia ini menumpahkan darah. Macam mana dia boleh kata gitu? Maknanya, lalu ketika itu dia kata, kamilah yang bertasbih, kenapa kamu nak jadikan dia itu manusia menjadi khalifah, sedangkan manusia ini juga balas berbunuh-bunuhan. Allah Ta'ala kata, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku tahulah apa yang buat. Begitu aku mengetahui apa yang aku lakukan. Tapi kata ulama, bukan malaikat ingkar di situ, malaikat hanya sekadar nak tahu sahaja. Nak tahu sahaja. Bukan kata malaikat tidak setuju, tidak. Maka kenapa dikatakan begitu? Sebab malaikat sekali-kali tidak pernah ingkar. Maka mana lebih afdal manusia dengan malaikat? Maka dikatakan manusia itu lebih afdal. Yang dimaksudkan manusia itu lebih afdal adalah terdiri daripada para anbiya, para mursalin, para rasul, para nabi, dan juga wali-wali, orang yang siddiqin, orang yang salihin. Orang-orang yang saleh ini kalau dibandingkan dengan para malaikat, orang ini lebih saleh. Lebih soleh pada malaikat. Dan kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, maka malaikat lebih baik. Maka kedudukan dia, manusia itu lebih baik. Seandainya manusia itu terdiri daripada para rasul, mursalin, siddiqin dan seumpamanya. Dan kalau tidak, maka malaikat lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun demikian, ada ulama kata malaikat Jibril dengan Nabi, malaikat Jibril dengan Nabi itu, katanya malaikat Jibril lebih afdal. Pandangan ini disalah. Sebab dikatakan malaikat Jibril ini guru Muhammad ini, anak muridnya, guru dengan anak murid afdal guru. Maka dikatakan demikian. Lalu dikatakan bahawa Rasulullah itu lebih afdal. Kerana walaupun dikatakan bahawa malaikat Jibril itu guru, tetapi Allah Ta'ala telah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Ta'ala itu Rahman, Tuhan, dan dialah yang mengajar Quran. Jadi guru Nabi sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa bilangan mereka tidak diketahui mereka itu merupakan ahli ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian khidmatnya Allah Ta'ala kepada Allah. Siapa pula yang berkhidmat pada Allah? Yang terdiri yang berdiri pada pintunya ialah Adam alaihissalam. Maka di antaranya para nabi Adam alaihissalam, ia berkhidmat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Nabi Adam adalah hamba Allah yang beribadat kepada Allah. Maka Nabi Adam adalah orang yang pertama taubat kepada Allah. Sebab apa dia yang pertama? Sebab dia ingin melakukan kesalahan. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia adalah bila Allah Ta'ala kata wala taqrabu hadhihi syajarah. Maknanya jangan kamu hampir pokok ini. Akhirnya fa'azallahuma syaitan anha fa'akhraja bihi maka fa'azallahuma syaitan anha, maka syaitan telah menggoda kedua-duanya, akhirnya menyebabkan dia dikeluarkan daripada syurga. Bila dikeluarkan daripada syurga, qulna bitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni huda wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah Ta'ala kata keluarlah kamu daripada syurga ini kedua-duanya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa keluar, lalulah tercabutlah pakaian kebesarannya, keindahannya yang di dalam syurga, maka jatuhlah di atas muka bumi. Lalu Allah Ta'ala kata akan datang nanti hidayah aku. Kalau mengikut hidayah aku, kamu tidak bercita dan kamu lagi tidak bersusah hati lagi. Maka Nabi Adam AS berpisah dengan Siti Hawa, akhirnya bertemu. Allah Ta'ala temukan dia. Akhirnya daripada Nabi Adam tadi, wa khalaqa minha zawjaha wa bassa fiha, maka Allah Ta'ala temukan dan satukan Nabi Adam, sehinggalah daripada Nabi Adam dan Hawa dia berkembanglah manusia sampai kepada hari ini. Jadi kita ni adalah anak cucu cicit Nabi Adam AS. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa Nabi Adam AS orang yang pertama bertaubat kepada Allah, dan Nabi Adam juga orang yang pertama berpuasa di sisi Allah Ta'ala. Maka puasa Nabi Adam macam mana? Puasa Nabi Adam 1 bulan 3 hari sahaja. 3 hari saja. Sehingga kan Nabi mengambil daripada puasa Nabi Adam, dia panggil hari putih, iaitu 13, 14, 15 bulan Islam, bukan bulan awal putih.
bulan dia panggil Hijriah bukan Masihi. Lalu disunatkan kita ini berpuasa 3 hari. 3 hari dalam 1 bulan itu bagi siapa yang nak berpuasa. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa Nabi Adam AS dia telah berkhidmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Nabi Adam lah berkembanglah manusia sampai hari ini. Hanya terpecah dua. Ada golongan yang baik, ada golongan yang tidak baik. Moga-moga kita termasuk di kalangan golongan yang baik. Nabi Musa AS pernah bertemu dengan Nabi Adam. Macam mana dia bertemu dua orang itu? Allah Ma'alam. Allah Ta'ala maha bijaksana. Lalu Nabi Musa berkata pada Nabi Adam, kerana sesungguhnya kerana engkau telah berkembangnya manusia, dan kerana engkau juga lah menyebabkan manusia juga akan ada yang masuk dalam neraka, dan kerana engkau juga lah akhirnya maknanya ada manusia yang melakukan kejahatan, dan kerana engkau juga lah manusia akan diazabkan oleh Allah Ta'ala. Ketika Nabi Musa kata-kata macam tu, Nabi Adam kata, kalau bahasa Terengganu dah nawar guana, mata tidak. Maknanya, tidakkah Allah Ta'ala telah meletakkan aku begini? Tapi kerana engkau juga lah. Akhirnya Musa kata macam tu, Nabi Adam beri jawapan, ginilah, kalau tak kerana aku, mu tak ada. Kalau tidak kerana aku, mu tak hidup. Barulah Nabi Musa AS pun dia. Maka sesungguhnya dengan Nabi Adam itu berkembanglah manusia hari ini, dan Nabi Adam dia berkhidmat dengan Allah Ta'ala, dan dia merupakan Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan Nabi Nuh AS, Nabi Nuh dia Nabi yang cukup tabah, cukup cekal, cukup sabar. Nabi Nuh AS dia telah berdakwah hampir 1000 tahun. Allah Ta'ala panjangkan Nabi Nuh AS. Setiap malam dia berdakwah kepada Allah Ta'ala, dan katanya anak murid dia 100 orang pun tak sampai, 1000 tahun berdakwah. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Dia menyatakan bahawa ya Allah ya Tuhanku, aku telah berdakwah kepada kaum aku siang dan malam. Siang saja malam saja. Kita siang saja malam tidur. Dia pun puas tunggu buat apa. Maknanya siang dan malam berdakwah sungguh. Tapi dia mengadu pada Allah. Ini maknanya falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka tidak bertambah mereka itu kepada aku kecuali mereka lari ke. Sehingga umat mereka itu, umat Nabi Nuh AS, dia benar main pada Nabi Nuh. Dia kata, wahai Nuh, apa yang kamu nak beritahu pada kami. Kami akan berkumpul ramai-ramai. Maka mereka berkumpul ramai-ramai ketika mana Nabi Nuh menyampaikan khutbahnya, menyampaikan risalahnya, nak mengajak orang kepada Allah. Maka dia ambil tangan dia tutup telinga. Ada di kalangan mereka ambil baju dia tutup kepala dia dan tutup telinga. Ramai-ramai buat macam tu. Maka kecewalah Nabi Nuh AS. Mereka tidak menerima. Bahkan Allah Ta'ala uji lagi pada Nabi Nuh, yakni keluarganya juga tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga kan Nabi Nuh merasa amat kecewa, sedih. Tetapi itulah nak beritahu ujian ataupun perjalanan yang telah ditempuh oleh para Nabi. Lepas tu dikata asyadul bala al-anbiya. Seberat-berat ujian Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Kan Nabi ini orang yang dikasihi oleh Allah. Ya, kasih Allah Ta'ala tak sama macam kita kasih. Kita kasih pada anak kita beri saja. Dah cari cuma tengok kita anakku saja. Nak bagi. Akhir kali rosak anak tadi. Tapi orang yang sayang pada anak dia tengok anak dia berlepas nak lada, dia tak beli lada. Dia tahu dah memudaratkan dia. Maka demikian Allah Ta'ala dikasih pada hamba dia akan uji. Kerana Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kebaikan kepadanya, maka Allah Ta'ala timpakan musibah. Musibah itu tanda Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang kepada seseorang tadi. Lalu dikatakan bahawa Nabi Nuh AS, Nabi Nuh AS, dan juga yang berkhidmat dengan Allah Ta'ala itu Nabi Ibrahim AS, yang dikenali dengan Khalilullah. Khalilullah ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala uji. Dikatakan bahawa ayahnya itu orang yang membuat patung berhala. Ada setengah mengatakan Azza itu bukan ayahnya. Ada riwayat mengatakan Azza itulah bapa saudaranya. Ada bapa saudaranya ke ataupun ayahnya, itu adalah ahli keluarganya yang membuat patung berhala dan menjual patung-patung berhala dan menyembah patung-patung berhala. Tapi Nabi Ibrahim AS dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala
ia sekali-kali tidak pernah menyembah patung berhala. Lalu dikatakan bahawa Nabi Ibrahim AS dia telah menghancurkan patung-patung berhala ketika mana orang tu sambut pesta. Pesta-pesta ni zaman dulu lah. Dia duduk sambut pesta, bergembira menyambut pesta. Lalulah tinggallah Nabi Ibrahim AS. Bila tinggal Nabi Ibrahim pun ambil kapok. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala. Tinggal 2-3 buah patung. 2-3 buah patung. Dan dikatakan diletakkan kapok itu di salah satu di patung berhala tadi. Lalu ketika mana orang mari tengok Tuhan dia kena kapok dia orang, hancur belaka dah, maka marahlah. Sial dia. Kerana apa? Kerana Tuhan dia kena dihancurkan. Akhirnya ditangkapnya Nabi Ibrahim. Bila ditangkap Nabi Ibrahim, dia tanya Nabi Ibrahim kata, mana saya tahu, tanya dia lah, tengok kapok siapa pegang. Kapok ada dengan dia. Akhirnya marahlah dia. Nak tanya macam mana, dia patung, dah mungkin semua. Akhirnya dia pun panasan, lalulah dia pun hukum Nabi Ibrahim AS. Ketika dia hukum Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim akan dicampakkan ke dalam api. Bila dicampakkan dalam api, maka sepatutnya, kalau patutnya orang nak bakar kan, maknanya dia akan ikat orang tu di satu tiang tu, dekat pokok dia bakar. Tapi dia letak kayu-kayu api tu, dia bakar dahulu. Bila bakar api yang besar, dia mari fikir dah nak campur orang, dia nak mari dekat pun tak boleh. Nak campur mana? Nak ayun-ayun takut tak siapa. Jadi dia mari fikir. Hari sekali datanglah syaitan yang menyukai manusia beri cadangan. Beri cadangan buat manjanik dia panggil. Manjanik ni kita bahasa Melayu kita terjemah lastik lah. Mana top daripada atas. Maknanya ayun daripada jauh. Akhirnya campak masuk di dalam api. Ketika mana Nabi Ibrahim benar-benar nak campakkan dalam api, lalulah ketika itu datangnya malaikat Jibril AS. Lalulah katanya malaikat Jibril, aku datang ini nak menolongmu. Can I help you? Boleh saya tolong kamu? Maknanya malaikat tu minta, dia kata, kamu perlu apa-apa bantuan, aku akan tolong kamu. Kata Nabi Ibrahim, aku tak perlu apa-apa bantuan. Sebab tu Nabi Ibrahim Khalil tu kekasih Allah. Tambuh dalam keadaan macam tu tidak mau. Dan nampak api depan marah kan. Dah rasa, faham kepanasan tu dah rasa dah. Lalu ketika itu datang malaikat Jibril tahu Nabi bantuan pertolongan. Kata Nabi Ibrahim AS, dia tidak mau menerima apa-apa bantuan kecuali daripada Allah Ta'ala sahaja. Ini orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kata malaikat Jibril, kalau mu nak minta pertolongan dengan Allah, mu beritahu pada aku beritahu pada Allah. Kata malaikat Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia sudah tahu apa yang aku tahu, maka dia pun tidak mau minta pertolongan daripada malaikat Jibril kecuali daripada Allah. Bila Allah Ta'ala tengok sungguh malaikat Nabi Ibrahim ini menyerah diri kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala perintahkan api. Apa Allah Ta'ala perintahkan api? Qulna ya naru kuni baudan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim selamat di dalam api. Maknanya selamat. Kalau tidak, api itu sejuk, mati sejuk gitu. Lalulah dicampakkan Nabi Ibrahim di dalam api. Maka Nabi Ibrahim sedikit pun tak jejak apa-apa. Bahkan Nabi Ibrahim duduk dalam api dalam keadaan kesejukan. Sejuk juga ke api ni? Api boleh sejuk ke? Di sini kita kena faham tauhid. Dari segi tauhid, api itu tidak memberi manfaat, tidak beri mudarat. Yang memberi mudarat itu Allah. Maka Allah Ta'ala lah yang menciptakan api. Maka Allah Ta'ala menciptakan api. Allah Ta'ala boleh jadikan api itu panas, api itu sejuk. Yang sejuk panas itu bukan api. Yang sejuk panas itu Allah yang memberi. Maka kita pun sudah faham, oh api tidak beri panas, tak beri sejuk. Sudah faham. Oh dah pegang tauhid buat-buat. Nanti balik rumah nanti pegang api gitu saja. Tidak beri panas dan beri sejuk. Ini nak faham bahawa Allah Ta'ala jadikan hukum adat. Adatnya memang api membinasakan.
Tetapi bila api itu membinasakan, tapi bukan api zat api itu, tetapi itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim duduk dalam api dalam keadaan kesejukan, maka selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim banyak diberi ujian. Sebelum pada itu sebenarnya Nabi Ibrahim pernah diuji yang dia sembelih anak dia. Nabi Ibrahim juga dia sembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dia lambat dapat anak. Lambat dapat anak, akhirnya dia itu dapatlah anak dengan Siti Sarah. Dapat dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar. Siti Sarah itu Nabi Ishak. Dengan Siti Hajar dapat anak. Bila dapat anak, akhirnya Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim, kamu tinggalkan anak dan isteri kamu di tempat di Bakkatan Mubarakah, mana di tempat yang keributan. Lalu dihantarlah. Bila dihantar, tempat yang Allah Ta'ala suruh tinggalkan itu memang ternyata masa itu tidak ada apa-apa pun. Tidak ada pokok, tidak ada pokok, padang pasir betul-betul panas. Kemudian tidak ada binatang pun buah yang di situ, di atas buah pun dah duduk situ. Tinggal begitu saja. Tapi oleh kerana ini perintah daripada Allah, maka Allah Ta'ala pun Nabi Ibrahim tinggal. Bila tinggal saja, maka Nabi Ismail yang dahaga kehausan tadi, Siti Hajar cari air, berlari-lari daripada Safa ke Marwah. Akhirnya Nabi Ismail hentak-hentakkan kaki sehinggalah keluar air daripada kakinya. Sampai hari ini air itu ada, air itu dipanggil air Zam-Zam. Air yang paling molek sekali air Zam-Zam lah. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa daripada situlah orang pun jadi tempat persinggahan. Hari ini bumi yang penuh berkat di Makkatul Mukarramah maknanya. Maka Nabi Ibrahim kena tinggal pula, tak tahu khabar berita. Kalau anak duduk jauh, dia tak pungguk daripada jauh. Maknanya kadang-kadang yang tergambar dia tu, kadang-kadang kita dengar suara dah hilang, dah hidup, tak ada apa-apa. Ni tak ada dengar apa-apa. Tidak ada dengar berita apa-apa, serah betul pada Allah Ta'ala, bulat dengan Allah. Lalulah akhirnya bila Nabi Ismail sudah besar, tiba-tiba balik gembiralah Nabi Ibrahim, rindu pada anak, ayah dengan anak. Ibu lagi tahu bagaimana perasaan sayangnya pada anak. Lalu gembira Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail sudah besar dah, mana dah boleh tolong ayah dia dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah pula suruh sembelih. Inni ara fil manam anni azbahuka, aku perintahkan kamu supaya sembelih. Lalulah Nabi Ibrahim menerima perintah Allah untuk menyembelih anak dia. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu dia tertanya-tanya juga dalam mimpi tadi. Sehinggalah datang suara memberitahu bahawa memang benar ini wahyu daripada Allah. Lalu Nabi Ibrahim pun menyembelih anak dia. Dan memang dia buat sembelih. Adakah pisau itu telah diletakkan di tengkuknya? Ya. Mengikut riwayat memang telah digerakkan pisau dan ditengkuk. Maka bila dia gerak sekali itu tak jadi apa-apa. Maka dia gerak kali yang kedua memang terasa. Maksudnya benar-benar disembelih. Tetapi Nabi Ibrahim katanya dia tak tengok wajah. Sebab dia tak tengok. Sebab Nabi Ismail kata, wahai ayahku, tolong ikat kemah-kemah sikit aku. Kerana aku bimbang, takut nanti aku tak tahan, nanti tak ikut dan nak ikut perintah Allah. Nabi Ibrahim ikat kemah-kemah. Baru nak buat, wahai ayahku, tolong tajam sikit pisau. Tajam biar betul-betul tajam. Kerana bimbang, takut ini menyakitkan aku, takut tak mau. Nabi Ibrahim pun tajam pisau. Baru nak sembelih dah, nak tajam pisau, baru nak sembelih. Wahai ayahku, tolong jauhkan sikit tubuhmu daripada itu, takut darah tu terpercik. Nanti bila darah terpercik nanti balik nanti mak akan tanya, itu darah anak kita ke? Nanti dia akan tanya. Maknanya. Baru nak sembelih pula lah, kata, wahai ayahku, nak pesan lagi ni, kalau boleh masa lepas pada ni jangan bagi lagi orang-orang yang sebaya dengan saya masuk dalam rumah. Takut nanti kalau ni dia masuk dalam rumah ke, nanti ibu tengok, ibu akan teringat pada saya. Dan saya ini mengikut perintah Allah. Sehinggalah sudah puas hati barulah disebut. Maka sebenarnya pisau tadi kisah Nabi Ibrahim yang tadi itu, api tak beri kesan, pisau tidak beri kesan juga. Pisau tidak memberi kesan apa-apa kecuali Allah Ta'ala lah. Maka dia pun sembelih yang pertama tak ada apa, sembelih lagi. Maka dia ni Nabi Ibrahim berpaling ke laut. Bila berpaling ke laut, maka Allah Ta'ala tumpah.
wa qadainahu bidzibhin azim, Allah Taala ganti mereka dengan sembelihan yang agung, yang besar. Yakni digantikan dengan kibas. Sampai hari ini Allah Taala suruh kepada kita kalau ada kemampuan, maka masuklah korban, bersembelihlah mengikut kemampuan yang kita ada. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkhidmat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa dia bersama dengan Firaun. Firaun ini dia ini mengaku dirinya Tuhan, tapi mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini dia duduk sama dengan Firaun. Firaun ini zalim. Di antaranya dia telah sembelih bayi lelaki hidup-hidup. Jika Allah Taala mengatakan bahawa ingatlah kamu wahai Musa dan Ibrahim, ketika mana kami uji kepada kamu bahawa disembelihnya yuzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ketika kamu berada dalam kecengkaman kezaliman Firaun, yang mana dia itu menyembelih bayi lelaki hidup-hidup dan membiarkan bayi perempuan. Ini ujian yang begitu besar. Dia sembelih katanya mengikut riwayat tafsir lebih kurang 30,000 bayi disembelih hidup-hidup. Maknanya disembelih hidup-hidup saja. Itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi zaman Nabi Musa alaihissalam, Firaun ini dia ada bermimpi. Dalam mimpinya maknanya mengikut tawilannya kerajaannya akan hancur jatuh. Maka oleh seorang budak, seorang lelaki yang mana mengikut takwilan mimpi itu menyatakan bahawa bayi itu tak wujud lagi, maka bayi itu akan wujud dalam waktu yang terdekat ini. Maka Firaun mengambil jalan mesyuarat dengan menterinya Hammam, macam mana nak buat ni. Maka Hammam mesyuarat akhir sekali buat keputusan begini, kita kalau boleh, kalau beri bayi ni wujud, maka kita bunuh bayi yang ni. Maka Firaun pun merintahkan mana-mana ibu yang hamil kena daftar dekat JPN. Kena daftar. Lalu didaftarkan. Daftar tu saya kira. Lalu dikatakan Firaun akan hantar orang tengok di kampung tu berapa orang yang melahirkan, berapa yang hamil. Maka dicek lah tengok. Maka di antara yang hamil itulah ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam keadaan macam itu, mana-mana ibu yang melahirkan anak, kalau anak itu, bayi itu lelaki, akan dirampas dan akan disembelih hidup-hidup. Tapi kalau ibu tadi yang melahirkan bayi perempuan, maka akan dibiarkan begitu. Maknanya boleh hiduplah, bayi lelaki akan dibunuh. Maka ibu kepada Nabi Musa alaihissalam, maknanya dia ada dua Musa. Jadi satu lagi Musa Samiri. Musa Samiri ini ibu dia ni hantar dia dekat gua. Lepas tu serah pada Allah Ta'ala, malaikat jaga. Ibu Nabi Musa berlainan pula. Mula ibu Nabi Musa dia simpan tempat pembakaran roti. Lepas tu rasa dah sedap hati, dia pun ambil. Akhir sekali serah pada Allah, dia pun hanyutkan bayi kesayangan dia ini atas rakit. Lepas tu serah pada Allah. Maka bayi tadi bergeraklah. Maka sampai-sampai dekat istana Firaun. Maka Firaun pula jaga. Setelah mana dia sembelih banyak bayi-bayi lagi, dia sembelih. Akhir sekali sampai dekat istana Firaun, isteri dia ambil. Dan Firaun ni bekeng yang zalim, bengis lagi. Maknanya tidak berperi kematian sembelih. Tapi bila bini dia kata kalau dia, bini pujuk jangan melih dia ni bang. Dia dah mungkin bayi yang kamu kata tu dia sudah mati dah banyak-banyak. Jadi bini dia suruh biarlah kita ambil ni orang duduk dalam istana ni. Tengoklah akhirnya Nabi Musa dipelihara oleh Firaun, duduk dalam istana Firaun dan menjadi anak angkat. Maka Nabi Musa ini bila nak menyusu saja, disyaratkan supaya atas pada seorang. Jadi bila nak menyusu saja, bila mari wanita lain, Nabi Musa tidak mahu, menangislah dan sebagainya. Akhirnya dipanggil ibu dia sendiri. Maka ibu dia pergi lah istana tiada hari. Ibu dia sendiri ni Allah Ta'ala tu tinggallah membesar Nabi Musa AS dalam istana Firaun.
Firaun suka kau main budak-budak. Satu hari dia main dengan Nabi Musa. Main dengan Nabi Musa. Bila kau main dengan Nabi Musa ni gagah. Main-main pegang janggut, dia tarik, cabut janggut Nabi Musa. Janggut Firaun. Bila cabut, sakit lah. Marahlah Firaun ketika itu. Maka Firaun heran. Budak kecil tapi gagah. Maka mesyuarat pula dengan Haman. Mesyuarat sama dengan Haman. Mesyuarat ada awak gani rahsia. Tepuk ni budak ni. Budak ni kau yang akan menjatuhkan dia. Menjatuhkan kerajaan Firaun ini. Kata Haman, kalau nak jadi pemimpin kena ada dua syarat. Syarat yang pertama, mestilah gagah. Tapi gagah saja tak boleh jadi pemimpin. Kalau dia gagah saja, tak pandang orang kecek kau dia. Dia kena dua. Siapa nak jadi pemimpin mesti gagah. Yang kedua mesti bijak. Mesti kena pandai. Jadi kita uji dia. Kalau dia ni bijak juga, dah lagi gagah, dia dah gagah. Kalau dia bijak, memang dia ni, maka dibunuh. Maka baik dia uji nak macam mana. Maka cara dia, kita ambil buah. Buah yang masak warna merah. Kemudian kita ambil bara yang warna merah, yang menyala-nyala dia. Jadi Nabi Musa tengah untuk main-main. Dipanggil Nabi Musa, ditunjukkan dalam. Dia letakkan dekat hadapan dia. Satu bahagiannya adalah buah, satu bahagiannya adalah bara. Jadi Firaun dah Haman tengok, kalau dia ambil buah maka akan dibunuh. Maka ketika mana Nabi Musa AS memang nak ambil buah, tapi ditolak oleh malaikat. Bila ditolak oleh malaikat, akhirnya termakan sedikit bara api. Bila termakan bara api saja, maka selamatlah Nabi Musa. Kalau tidak akan dibunuh oleh Firaun. Sebab tu Nabi Musa ni dia punya cakapan dia tidak berapa fasih kalau dibandingkan dengan Nabi Harun. Wa absal minni lisanan. Kata Nabi Musa, dia ini lebih afdal daripada aku dari segi pidato, dari segi bercakap. Siapa? Nabi Allah Harun AS. Nabi Musa tak berapa fasih. Bukan gagah, tidak. Tapi tak berapa fasih. Lepas tu Nabi Musa baca doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, ya Tuhanku, bukalah dada aku. Di belapang dada ke, dimudahkan ilmu. Dan dipermudahkan urusan aku. Wa halul 'uqdatam min lisani. Huraikanlah kesimpulan lidah aku. Bukan lidah gulung tu. Mungkin ada kesan-kesan sedikit menyebabkan Nabi Musa ini dia tidak berapa fasih lah. Maknanya Nabi Harun dia lebih fasih. Maka Nabi Musa AS selamatlah dia. Kalau tidak dia akan dibunuh. Sehinggalah Nabi Musa akhirnya menyebarkan dakwah dan mendapat tentangan yang hebat dengan Firaun. Dan akhirnya Firaun itu ingin membunuh Nabi Musa. Dan Nabi Musa lari. Bila Nabi Musa lari, dia sampai dekat laut. Sampai dekat laut, di belakangnya laut, di hadapannya Firaun dan tenteranya. Akhirnya tak boleh nak buat apa-apa. Lalu Allah Ta'ala beri mujizat kepada Nabi Musa AS. Mujizat ini amrun khariqun lil adati maqrunun bi tahaddi ma ada min mu'aradah, kata ulama. Mujizat ini luar biasa. Kalau tidak luar biasa itu tidak dibagi mujizat. Musailamatul Kadzdzab, dia mengaku dia jadi nabi, jadi rasul di atas surah. Muhammad, kalau belah Arab ini bahagiamu, belah ni bagi aku. Maka Nabi marah, ini pun dusta. Dia bukan nabi, bukan rasul. Orang tanya pada Musailamah, kalau kamu mengatakan kamu rasul, apa mujizat kamu? Maka Nabi di antara mujizat ketika mana berperang, Abu Qatadah panah. Dia ni seorang yang pemanah, pandai pemanah. Satu panah, satu musuh. Dan panah yang digunakan oleh Abu Qatadah ni panah yang berat. Jadi dia pandai. Jadi ketika mana dia memanah kena musuh, akhirnya dia tengok panah ni sudah habis. Lalu dia minta panah pada sahabat. Sahabat pun tengok Abu Qatadah minta, kalau sahabat panah, kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Tapi Abu Qatadah banyakkan kena. Dia memang pandai bagi Abu Manah. Akhir kali bagi dia. Nak bagi dia. Dia nak bagi, Abu Qatadah kata, saya nak panah yang berat. Tak ada panah yang berat, ada yang ringan saja. Maka Nabi ambil panah yang ringan, beri pada Qatadah, panah yang ringan jadi berat. Ini mujizat. Lalu dia pun panah. Bila dia panah, sedar-sedar tiba-tiba datang nak panah tokek atas mata. Betul-betul kena atas mata. Maka jatuh Qatadah ketika itu kerana anak panahnya kena atas mata. Ikut adat kita hari ini, kalau kena lah, jangan kata apa-apa, jatuh benda-benda sikit ke, kadang-kadang boleh jadi buta mata. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, Nabi ini
cabut anak panah dan sapu pada mata Abu Qatadah. Akhirnya Abu Qatadah jadi cerah mata. Kata Abu Qatadah, mati lebih cerah daripada sebelum kena anak panah. Ini mukjizat Nabi. Maka tahulah ini di atas mukjizat Nabi. Maka orang pergi tanya Musalamah kata aku pun ada mukjizat Nabi, mukjizat. Bagi Nabi bagi Rasul dia mukjizat. Lalu datang orang yang buta sebelah mata. Beropak dia buta dua-dua belah. Tak mana mukjizat? Itulah mukjizat. Mukjizat ini daripada buta sebelah jadi buta dua belah. Memang kazab ini pendusta. Maknanya. Maka dikatakan bahawa Nabi Musa AS bersama dengan Firaun. Maka akhirnya minta datang mukjizat, Allah Ta'ala perintahkan. Maka dipukulnya laut. Dipukul laut, terbelah laut tadi menjadi beberapa belas lorong. Bukan satu lorong, banyak belas lorong. Banyak. Maka Firaun, Nabi Musa dan juga dia punya pengikut dia pun lalu dekat lorong masing-masing. Maka Firaun bertanya, Allah hebat kan? Maknanya berbelah-belah lorong. Tapi orang kata, patut pun sebab ramai ahli dengan Nabi Musa tu ahli sihir. Maka bergabung, kombinasi di antara ahli-ahli sihir dengan Nabi Musa, akhirnya berjaya buat macam ni. Akhirnya Firaun kata, ni maknanya adalah sihir saja. Dia pun lalu. Lalu akhirnya sampai saja di tengah-tengah, Allah Ta'ala tutup. Maka Firaun mati dalam keadaan ditenggelam oleh air. Selamatlah Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa juga termasuk dalam Nabi yang dikatakan bahawa Nabi Ulul Azmi. Dan juga Nabi Isa AS begitu juga dengan Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa pengikut dia nak bunuh dia. Maka pengikut dia nak bunuh dia, lalu dia bersembunyi. Tengah-tengah dia bersembunyi, ada orang beritahu. Yang beritahu pun bukan mengikut dia juga. Kerana tidak tahan dengan ujian harta. Apabila dijanjikan siapa dapat beritahu tempat persembunyian Nabi Isa akan dapat hadiah sekian-sekian. Maka dia yang jadi pengikut Nabi Isa itu dia beritahu. Akhir sekali dapat tahu tempat, lalulah dia pergilah. Nabi Isa dapat tahu, akhir Nabi Isa lari sampai satu tempat tak nak lari dah. Bila tak nak lari, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa naik ke langit. Ketika mana Nabi Isa diangkat naik ke langit, orang lain tak nampak. Katanya, kata guru saya masa saya belajar dulu, kata tafsir dulu, dia kata orang yang beritahu tempat penyembunyian, tempat sembunyi Nabi Isa itu, dia je nampak. Orang lain tak nampak. Naiklah. Bila naik saja, bagi kali Allah Ta'ala, walakin syubbiha lahu, Allah Ta'ala menyamakan muka dia tu macam muka Nabi Isa. Akhirnya cari-cari tak orang dia lah, orang bertangkap dia. Bila tangkap dia, akhirnya disalibnya Nabi yang disangkakan Nabi Isa. Bila sudah salib saja, dah mati dah, dia pun cari mana orang hak khabar dia nak beri hadiah. Cari-cari tak jumpa. Bila tidak jumpa, akhir kali mereka kata, kok orang ni ke? Tengok tubuh ya dah, tapi muka macam Nabi Isa. Orang dia kata, dah ni nama Nabi Isa. Orang kata, ni bukan Nabi Isa, ni muka je macam Nabi Isa. Sebab tubuh lain. Tubuh bukannya sama. Ada yang orang tubuh sikit, ada gemuk sikit gitu. Tak sama. Bala. Allah Ta'ala kata, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Mereka itu tidak bunuh Nabi Isa. Mereka itu tidak salib Nabi Musa, Nabi Isa. Akan tetapi syubbiha lahu, Allah Ta'ala menyerupakan muka dia itu macam Nabi Isa. Muka ni boleh serupa-serupa. Dia pergi dekat orang buat plastik surgery, saya nak muka macam mana? Macam Syahrukh. Contohnya zaman ni macam-macam boleh buat maknanya. Jadi dalam keadaan macam Allah Ta'ala serupakan muka dia tadi, akhir tadi dia tadi lah yang dibunuh. Maka Nabi Isa juga termasuk dalam ulul azmi. Dan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik nabi, penghulu segala rasul. Maka ini semua adalah terdiri daripada Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Yang mana Nabi Ulul Azmi, Nabi yang memiliki kedudukan yang lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Dan dikatakan Nabi yang disebut di sini adalah Nabi yang kita satu hari nanti dekat negeri akhirat, kita akan kumpul dekat padang mahsyar, duduk di padang mahsyar begitu lama. Paling kurang pun 500 tahun.
500 tahun itu bukan 500 tahun dunia, 500 tahun akhirat. Lama mana 500 tahun akhirat itu? Dikatakan al-fasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun yang kamu kira hari ini, 1000 tahun bersama satu hari dah dekat negeri akhirat. Itu gambaran saja, boleh jadi lebih, mana tahu. Maknanya. Lalu dikatakan orang duduk di padang mahsyar, memang dalam keadaan tidak berpakaian, dan nak beritahu kedudukan dia, ada orang yang matahari sejengkal atas kepala. Matahari yang sejengkal atas kepala dan duduk di padang mahsyar ini azab. Sebab berdiri, berasap-asap, kepanasan, berpeluh, berpeluh. Dan berpeluh ini dia tengok. Ada orang peluh dia sampai kat betis, kat lutut, kat peha, kat pinggang, kat perut dia, kat dada dia, tenggelam. Tengok atas keadaan masing-masing. Ada orang duduk dalam keadaan gelap, ada orang dapat nur cahaya. Sebab tu dalam hadis dikatakan umat aku, umat Nabi Muhammad di akhir zaman, dia dekat-dekat pada mahsyar nanti, dia panggil Nurul Muhallijin, maknanya bercahaya pada kesan-kesan wuduk dia. Jadi kalau kita mengambil wuduk, kita lebihkan sikit daripada kesan wuduk tadi, maknanya anggota wuduk ini akan bercahaya dekat negeri akhirat. Dan bercahaya, Nabi akan kenal mana umat-umat dia yang benar-benar melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebab itu kalau boleh kekalkan wuduk. Kerana Nabi tanya, "Hey Bilal, tolong ceritakan kepada aku amalan apa yang kamu lakukan, kerana sesungguhnya aku telah mendengar tapak kakimu. Dapat nak laini tapak kaki kamu." Dua riwayat. Dalam kitab ini Riyadhus Shalihin mengatakan bahawa Nabi telah mendengar tapak kaki Bilal ibn Rabah dalam mimpi tertidur dalam syurga. Ada riwayat mengatakan Nabi mendengar ketika mana Nabi dimi'rajkan oleh Allah. Tapak kaki Bilal ibn Rabah dalam syurga. Apakah amalan kamu yang kamu lakukan sehingga kan kamu ini telah didengar tapak kaki kamu di dalam syurga? Bilal ibn Rabah tak atas bumi, tak mati lagi. Kata Bilal ibn Rabah, "Ya Rasulullah, saya tidak ada amalan yang rasa-rasa, tak ada amalan yang besar-besar, yang banyak-banyak saya buat. Hanya rasa-rasa saya ini, amalan saya yang saya ini hanya mengekalkan wuduk. Bila mana wuduk saya batal, saya akan segera ambil wuduk." Bila wuduk berkekal. Lalu Nabi mengatakan dengan amalan inilah dia menyebabkan Bilal ibn Rabah masuk dalam syurga. Ini di antara sebab itu kalau boleh ada wuduk, berwuduklah. Lebih-lebih lagi ketika kita belajar ilmu. Baca Quran pun itu boleh, baca Quran tanpa ismayah, tapi jangan sekelah. Maknanya, tapi tak afdal kalau boleh baca Quran itu, tapi mesti kena ada wuduk. Sama kita nak pegang, kena ada wuduk. Maknanya begitu juga. Kalau dalam telefon kita ni ada kita simpan Quran 30 juzuk. Selagi mana tidak dipamerkan itu tak ada masalah, tak ada ismayah pun tak apa, tapi sebaiknya ada wuduk. Ada air sembahyang. Lalu dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ini sebaik-baik Nabi. Baik, sebab apa dia ada sebaik-baik Nabi? Orang jumpa Nabi Adam, duduk di padang mahsyar, duduk lama sangat. Maka lama itu, maka mereka kumpul ramai-ramai, maka berjumpa dengan Nabi Adam AS. Minta apa? Minta Allah Ta'ala cepatlah tinggal sebab tak tahan sangat. Lalu lama sebenarnya. Lalu lama dan lama kalau dapat nikmat tak apa, lama dalam keadaan azab lagi. Maka kumpul ramai-ramai pergi cari Nabi. Maka Nabi yang dijumpa mula-mula adalah Nabi Adam AS. Maka mohon kepada Nabi Adam agar Nabi Adam minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar dipercepatkan kiraan. Apa Nabi Adam kata? Nabi Adam kata hari ini Allah Ta'ala telah menunjukkan kemarahannya, kemurkaannya, yang sebelum daripada ini Allah Ta'ala tak pernah tunjuk kemarahan umpamanya. Marah juga Allah Ta'ala, maknanya diturunkan bala dan sebagainya, tapi tak seumpama macam hari ini. Maka Nabi Adam sangat takut. Nabi Adam mengatakan dia mahu dibuat salah pada Allah. Maka dia kata nafsi, nafsi, dia aku dia. Kamu pergi jumpa lah dengan Nabi Nuh. Maka pergi jumpa dengan Nabi Nuh.
Jumpa Nabi Nuh kata jawapan yang sama, bahawa hari ini dia sangat takut kepada Allah Ta'ala. Kapan Nabi Nuh kata nafsi, sedangkan Nabi Nuh pun ada umat dia. Lupa ada umat dia, diri aku. Maknanya aku pun belum tahu selamat ke tidak selamat. Lalu diceritakan tentang kesalahan dia. Pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata gitu juga, saya ada buat salah juga. Maka Nabi Ibrahim cerita kesalahan dia, salah dia. Maka pergi jumpa Nabi Musa. Bila jumpa Nabi Musa pun kata dia pun ada masalah, tapi tidak cerita kesalahan. Hanya dia kata nafsi, diri aku, maka kamu pergilah jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa beri jawapan yang sama juga. Lalu jumpalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tahu umat dia ni, maka Nabi Muhammad sangat malu dengan Allah. Dahlah malu dalam keadaan umat dia, dan dalam keadaan yang tu sangat takut. Kata ulama, Nabi memang sangat takut kepada Allah. Kerana orang yang paling takut Allah adalah Nabi Muhammad. Nabi lain takut dah nafsi, tetapi Nabi Muhammad lagi takut. Dalam takut, Nabi Muhammad malu. Sebab banyak sangat Allah Ta'ala beri pada Nabi Muhammad di dunia. Dia akhirat lagi nak minta malu. Tapi dalam keadaan malu, Muhammad maknanya kenangkan kepada umat dia. Akhirnya Nabi Muhammad sujud je. Minta pun tak minta, kata-kata sujud saja pada Allah. Nak kata takut, takut pun ada, malu pun ada. Maka Nabi Muhammad sujud dan tidak angkat kepala. Tidak, sekali-kali tidak angkat kepala. Beberapa lama Nabi Muhammad sujud tidak diketahui, wallahu a'lam. Tapi dia sujud. Lalulah Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, angkat kepalamu. Angkat kepalamu, mintalah apa yang kamu minta. Maknanya, maka Nabi mula yang diminta untuk umatnya, tidak sebut ahli keluarganya, tapi untuk umatnya, agar dipercepatkan. Dan Allah Ta'ala beri lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia panggil syafaat Nabi. Jadi kalau boleh bulan Ramadan ni banyakkan selawatlah. Orang yang dapat syafaat Nabi dalam hadis di antaranya katakan bahawa apabila seseorang itu mendengar azan, bila dia mendengar azan lalu dia menjawab azan. Selepas dia menjawab azan, lalu dia membaca doa. Bila dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya sebuah azan yang telah saya akan dalam sembahyang yang didirikan, maka datangkanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Nabi kata apa? Nabi kata, mintalah kepada aku wasilah. Kerana sesungguhnya wasilah ini satu tempat yang Allah Ta'ala kata tak layak bagi hamba kecuali seorang saja. Dan aku mengharap wasilah itu, yang seorang itu adalah aku. Maka mintalah wasilah untuk aku. Maka kita minta ati Muhammadanil wasilah. Wasilah maknanya, wasilah ini kalau terjemah wasilah ini maknanya macam penghubung lah. Tetapi dikatakan wasilah ini adalah satu tempat dekat negeri akhirat yang tidak ada layak seorang pun duduk kecuali seorang saja. Seorang itu tak tahu. Tapi Nabi kata, aku mengharapkan aku. Maka Nabi minta kepada kita semua, mintalah wasilah. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang membaca doa ini, maka berhaklah bagi dia mendapat syafaat aku. Jadi kalau nak syafaat Nabi, jangan lupa membaca doa lepas azan. Lepas azan, jawab azan, lepas jawab azan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Sampai situ pun dapat. Nak tambah lagi, innaka la tukhlifu mi'ad. Baca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini berhak mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua termasuk di kalangan orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad. Bukan saja kita, moga-moga ahli keluarga kita begitu juga. Maka ini di antara kita. Kemudian di antaranya juga orang yang banyak selawat pada hari Jumaat. Orang ini juga akan dapat syafaat Nabi. Dapat syafaat Nabi.
Dan juga orang yang sentiasa ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalulah dia mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad. Hidupkan sunnah. Maknanya umpama apa? Umpama bulan ini sunnah yang afdal bangun malam lah. Bangun malam bukan untuk sahur saja, bangun malam untuk bangun ibadat pada waktu malam. Sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat witir dan umpamanya, doalah kepada Allah dan mintalah pada Allah. Kita jangan minta sangat makhluk, khabar makhluk dia orang benda, khabar Allah Taala. Kalau boleh khabar pada Allah yang puas hati mana tu. Minta maknanya, tapi minta dengan adab lah. Jangan minta tidak ada adab. Kalau nak rezeki, murahkan rezeki sudahlah. Jangan kapal, 3 juta tak payah. Nak banglo 3 dekar. Kalau boleh nak dalam luar 2 ekar kan nak. Itu tak ada adab itu. Kita minta saja. Serah kepada Allah Taala. Kita ni kalau doa nak beritahu, kadang-kadang kita ni doa tak ada benda lain, itu dunia saja. Kalau doa buat rezeki nombor 1, waktu nombor 1, buat rezeki. Kita ni kalau buat rezeki nampak piti je. Salah tu. Allah Taala beritahu pada kita rezeki bukan piti je. Rezeki yang apa? Rezeki itulah rezeki batin. Apa rezeki batin? Iman, takwa, ikhlas, itu yang nak. Kita minta pada Allah. Jadi bila kata murah rezeki, jangan niat harta je. Kamu minta dah murah rezeki, dah ada dia pun. Bukan aku yang dikendaki. Yang kita ni daripada tak sembahyang, boleh sembahyang. Lepas tu minta satu pada anak-anak kita. Bulan Ramadan ni minta pada anak-anak kita. Dan doa yang berkat saya, doa ibu lah. Sebenarnya anak-anak berubah ni bukan kerana ustaz, kerana doa mak dia saja. Ustaz ni wasilah gitu je. Allah Ta'ala, mak dia doa 20 tahun. Contoh je ni 20 tahun tau. Anak dia ni tak ikut kata dia dah macam-macam. Tiba-tiba berubah dia. Itu sebenarnya berkat doa ibu dia. Ibu lah yang paling berkat berdoa. Maknanya dan Allah Ta'ala dengar. Jangan bimbang, dengar doa kita. Dan Allah Ta'ala akan berkuat. Allah Ta'ala kata pada malaikat, ada tak hamba aku berdoa bulan Ramadan ini, aku makbulkan doa dia. Yang afdal kita doa ni, yang pertama ketika dalam sujud. Tapi dalam sujud tu ikut bahasa Arab lah. Yang ikut Melayu, ya Allah, ya Tuhan aku batal bayar. Tuhan ikut bahasa Arab. Dah tak pandai bahasa Arab, Ustaz, awak-awaknya. Kalau tak pandai bahasa Arab, boleh minta cakap bahasa Melayu dalam hati. Minta lah apa-apa yang nak minta. Nanti kalau kita minta-minta, nanti kita akan berhasil Allah. Pak ini kau kata Allah. Aku ni hampir. Wa iza salaka ibadi anni pak ini kau. Apabila hamba aku minta pada aku, katakan pada dia, aku ni dekat dengan dia sebenarnya. Kata kita tu rekod jauh ni. Di Kota Bomoh 10 orang. Dia tu kata rekod jauh. Maya ajak 20 masjid. Siapa tu? Apa duduk jauh-jauh dekat dengan Allah Ta'ala tu. Dekat dengan Allah Ta'ala maknanya. Allah Ta'ala memang betul-betul dengar. Allah Ta'ala kasih. Jadi yang paling penting minta untuk akhirat yang pertama. Bukan tak boleh minta dunia, boleh. Tapi dunia dan akhirat itu jangan dipisahkan. Dunia pun kita minta, akhirat pun kita minta. Kalau nak beri salah satu, mohon pada Allah agar dapat akhirat itu lebih. Maknanya. Ada seorang hamba tu dia doa ni Allah Ta'ala dah makbul doa dia. Doa dah makbul. Kalau makbul pun 100 kali doa dia 1-2. Kalau Allah Ta'ala yang maha pengasih sayang pada hamba dia, Allah Ta'ala tanya dia. Ada pasal dia kata, dah keluar dari kamu. Itulah. Allah Ta'ala tanya, dah macam mana kamu? Dia kata, ya Allah, hamba ingat masa dulu atap ke dunia rupanya hamba minta. Ada makbul pun. Maknanya, lalu Allah Ta'ala kata, dia dah bahagian tak makbul ni, aku beri bahagi macam ni. Ni bahagian. Bahagian makbul tu, ini bahagian ni. Ni bahagian makbul makbul. Mu doa aku tak makbul, aku nak beri kat akhirat. Ni bahagian. Maka Allah Ta'ala beri bahagian dia doa tak makbul tu, Allah Ta'ala beri kat akhirat. Akhirnya dia marah pula Allah. Dah apa mu makbul dengan doa? Yang mulanya tak payah makbul belah tu. Tak boleh biar sini dekat akhirat ni. Sebenarnya Allah Ta'ala dengar
dan Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Ikhlaskan diri kita dekat bulan Ramadan ini, buat amal ibadat sebanyak-banyaknya insya-Allah. Dan minta biar kita ni yang paling penting, kita hidup dan kita mati, Allah Ta'ala redha kita. Itu je. Itu yang kita kendaki. Dan sebaik-baik sekalian alam, sebaik-baik sekalian alam serta segala anbiya, Nabi yang paling baik dengan segala alam ini, dan semua alam ini mendapat rahmat dengan Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat sekalian. Sebab tu batu mendapat rahmat, batu bertasbih kepada Nabi kita Muhammad juga. Batu mengucap salam kepada Nabi kita Muhammad. Pokok-pokok itu juga beri salam kepada Nabi. Nabi kata ketika mana aku di Mekah, batu dan pokok-pokok memberi salam kepada aku. Maknanya cuma beri salam, Nabi tengok di kanan tak ada, punya batu dan pokok. Kita kalau kita beri salam tengok tak ada, lari kita. Bunyi beri salam. Dan dikatakan bahawa tungguk kayu menangis. Nabi biawak pun ada bercakap. Ghazal ni wal ghazal salam alaihi, ada lagu Wazah ini kijam pun anda pun ucap 2 kalimah syahadat. Banyak mana mukjizat. Bulan pun terbelah dulu. Nabi belah bulan, Nabi tak belah benda lain. Maknanya maka bulan terbelah dulu. Banyak mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad serta segala anbiya dan segala nabi-nabi. Dibandingkan dengan Rasulullah, Nabi lah yang paling mulia. Oleh kerana Nabi ini penghulu kita mendapat kemuliaan, maka kita umat Muhammad lebih mulia daripada umat-umat yang lain. Sehingga kan Nabi Musa sendiri pun kata, kalau aku ini boleh jadi umat Nabi Muhammad, aku pun nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, dan segala mursalin, segala rasul-rasul, salawatullah alaihim ajma'in, selawat Allah Ta'ala ke atas mereka sekalian, di dalam martabat mereka itu yang mulia-mulia. Dalam martabat Allah Ta'ala ucap selawat kepada para nabi mengikut martabat mereka, kedudukan mereka. Tapi disebut dalam Al-Quran, la yufarriqu baina ahadin min rusuli. Jangan kamu bezakan di antara mereka itu di kalangan rasul-rasul. Maka ada orang dia beri masa sahabat Nabi kata, Nabi Muhammad paling mulia begini ni. Ada kata Nabi Nuh, ada kata Nabi ni. Lalu Nabi kata, jangan kamu melebihkan aku dengan nabi-nabi yang lain. Ini bukan kerana apa? Kerana sifat tawaduk Nabi. Tapi Nabi sebut, ana akramul makhlukin, aku adalah makhluk yang paling mulia, wala faqra, bukan aku nak berbangga-bangga, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahawa dengan kedudukan mereka yang masing-masing dan kepujian mereka itu yang tinggi, dan segala nabi-nabi yang mendapat kepujian yang tinggi, semua nabi-nabi itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maqamat, kedudukan mereka yang karimah pun mulia jugalah. Dan ibadat mereka itu yang jalilah, yang tinggi, yang besar-besar. Ibadat mereka itu hebat-hebat. Kita tak mampu, kalau tak mampu nak ikut para Nabi. Contohnya Nabi Daud. Apa puasa Nabi Daud? Selang sehari. Hari ni puasa, esok buka. Hari ni puasa, kita hari ni puasa, esok buka. Dia tahun depan pula usia. Maknanya tak mampu kita. Tak mampu. Tapi Nabi Daud begitu berpuasa. Nabi Ibrahim memang betul-betul taat kepada Allah. Dan Nabi-Nabi mereka itu benar-benar taat. Hanya umat-umat saja mereka itu engkar kepada Nabi. Umat Nabi Lut dengan cara dia, umat Nabi Ibrahim dengan cara dia, umat Nabi Nuh dengan cara dia. Maknanya Allah Ta'ala uji. Jadi nak ikut Nabi-Nabi ni bukan senang sebenarnya. Nabi Muhammad, sahabat-sahabat diuji dengan ujian yang begitu berat. Dan orang yang pertama mati syahid, lelaki ke perempuan? Perempuan kan. Yang pertama mati syahid pada jalan Allah ialah Sumayyah. Mati dibunuh untuk mempertahankan kalimah syahadat la ilaha illallah. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala amankan negara kita dan jaga iman kita, dan mohon kita mati dalam keadaan beriman, dan bukan saja beriman, bahkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا اللهم يا الله اجعلنا من الصائمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تخشعنا وتضرعنا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل أعمالنا في شهر هذا رمضان اللهم اجعلنا من أهل رمضان اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها اللهم اجعل رمضان لنا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عنك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله